Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Akhir. Nombor metrik 2191364. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang prosiding di Mahkamah Syariah. Terdapat dua prosiding yang utama di Mahkamah Syariah, iaitu prosiding mal dan juga prosiding jenayah. Bagi prosiding mal, bagi memulakan prosiding mal di Mahkamah Syariah terdapat dua cara. Yang utama ialah melalui saman, yang kedua melalui permohonan. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan berkenaan tentang prosiding mal yang dimulakan dengan saman. Baiklah, sebelum itu saya ingin menerangkan di sini bahawa di Mahkamah Syariah terdapat dua jenis pendaftaran yang boleh dibuat, iaitu yang pertama ialah tuntutan, yang kedua ialah permohonan. Tuntutan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan saman beserta penyerta tuntutan. Manakala permohonan pula ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan notis permohonan beserta affidavit sokongan. Okey, baik. Jadi bagi memudahkan lagi penerangan berkenaan tentang prosiding yang dimulakan dengan saman di Mahkamah Syariah, saya ingin memberikan dua contoh kes yang dimulakan dengan saman, iaitu yang pertama ialah tuntutan muta'ah dan yang kedua ialah tuntutan harta sepencarian. Okey, jadi saya akan memulakan penerangan dengan muta'ah. Apakah yang dimaksudkan dengan muta'ah? Muta'ah ialah satu pembayaran sagu hati yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya selepas mereka bercerai, sama ada berupa wang ataupun barang. Sagu hati muta'ah ini dikira bayaran yang wajib apabila perceraian itu berlaku bukan disebabkan oleh kesalahan pihak bekas isteri. Jadi bagi satu tuntutan muta'ah itu ingin dibuat, perlulah punca perceraian itu bukanlah disebabkan oleh kesalahan isteri, tetapi sama ada melalui persetujuan ataupun dengan sebab kesalahan daripada pihak suami sendiri. Hukum mengenai muta'ah ialah jumhur ulama mengatakan hukum asal muta'ah ialah sunat, iaitu satu amalan yang digalakkan terhadap suami yang telah menceraikan isterinya. Alasan pendapat ini berdasarkan kepada ayat 236 surah Al-Baqarah yang bermaksud hendaklah kamu memberikan muta'ah, iaitu pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberikannya menurut kemampuan mereka, dan bagi suami yang susah menurut kemampuannya sebagai pemberian sagu hati menurut apa yang patut, dan menjadi satu kewajipan ke atas orang yang mahu berbuat demikian. Mengikut Imam Syafi'i, muta'ah itu wajib diberikan kepada isteri sama ada diceraikan sebelum atau selepas disetubuhi, sudah ditentukan maharnya atau belum. Ia boleh diberikan dalam bentuk wang, pakaian ataupun barang lain. Muta'ah bertujuan untuk meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh bekas isteri akibat diceraikan oleh bekas suaminya. Dengan pemberian muta'ah ini kepada bekas isteri, ia akan membolehkan isteri itu untuk berdikari dan memulakan hidup baru selepas bercerai, akan mengelakkan perasaan keburuk masyarakat terhadap isteri itu bahawa perceraian adalah berpunca daripada kesalahan isteri, dan juga ia merupakan satu penghargaan daripada suami ke atas sumbangan dan peranan isteri di dalam tempoh perkahwinan. Apakah prasyarat untuk isteri memohon muta'ah di Malaysia? Baiklah, bagi sekiranya sesatu pihak itu ingin membuat satu tuntutan muta'ah di mahkamah selepas berlakunya perceraian dalam perkahwinan, perlulah memenuhi beberapa prasyarat sebelum prosiding mal itu boleh dimulakan, iaitu mestilah wujud perkahwinan yang sah, berlaku perceraian bukan berpunca daripada isteri, berlaku perceraian yang hidup, berlaku persetubuhan, dan juga perceraian bukan disebabkan oleh suami papa ataupun suami yang miskin lah, yang dikelaskan sebagai seorang yang jatuh miskin. Itu jadi di sini perlulah diingat kembali bahawa punca perceraian itu mestilah bukan daripada isteri. Sekiranya pihak bekas suami yang menuntut fasakh ke atas isteri yang berpunca daripada kesalahan isteri, maka isteri di sini tidak berhak untuk menuntut tuntutan muta'ah, melainkan perceraian itu berlaku disebabkan oleh kesalahan suami ataupun apa-apa salah laku yang menyebabkan suami dijatuhkan sebagai tidak bertanggungjawab dalam perkahwinan itu. Ialah apakah faktor yang menggugurkan hak muta'ah? Jadi perkara ini perlulah diberi perhatian oleh sesuatu pihak atau sekiranya ingin membuat satu tuntutan muta'ah di Mahkamah Syariah, yang mana perlulah mengambil kira faktor-faktor yang mungkin boleh menggugurkan hak muta'ah pihak tersebut, iaitu yang pertama, isteri yang nusyus yang disampaikan oleh mahkamah tidak berhak untuk menuntut muta'ah, dan seterusnya, isteri yang diceraikan sebelum bersetubuh dan mas kahwin disebut di dalam akad. Yang ketiga, isteri murtad, dan keempat, perceraian secara tebus talak.
Jadi seperti yang telah diterangkan, ada 4 perkara yang menyebabkan satu pihak tidak layak untuk menuntut mutaah, iaitu isteri diceraikan disebabkan oleh nusyuz, isteri diceraikan sebelum bersetubuh dan mas kahwin disebut dalam akad, isteri murtad dan juga perceraian secara tebus talak. Baiklah, bagaimanakah cara untuk menentukan kadar mutaah ini? Apabila satu tuntutan mutaah ini dibawa ke mahkamah dan dalam satu perbicaraan telah pun berlaku, maka hakim dengan kuasa yang ada padanya akan menentukan kadar mutaah yang layak untuk diberikan kepada bekas isteri. Jadi terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan kadar mutaah yang layak diterima oleh bekas isteri, iaitu walau bagaimanapun tidak terdapat satu panduan tertentu yang boleh dijadikan formula tetap untuk menentukan kadar dalam pemberian mutaah daripada seorang bekas suami kepada bekas isteri yang diceraikan. Namun begitu, terdapat prinsip umum yang menyatakan bahawa suatu pemberian hendaklah diasaskan kepada yang pertama kemampuan suami, yang kedua status pasangan, yang ketiga tempoh perkahwinan dan yang keempat pengorbanan isteri. Jadi dalam perbicaraan seorang isteri itu ataupun pihak yang menuntut mutaah perlulah meyakinkan pihak mahkamah dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi lah, mestilah membuktikan bahawa suaminya mampu untuk membayar mutaah yang dituntut, dan juga isteri juga perlulah membuktikan bahawa dalam tempoh perkahwinan beliau tidak melakukan apa-apa sebarang nusyuz dan juga telah berkorban untuk menjaga keharmonian rumah tangga dalam semasa tempoh perkahwinan tersebut. Baiklah, menurut peruntukan undang-undang bagi tuntutan mutaah ini telah secara umumnya terdapat di dalam semua enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri. Seperti contohnya di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, dalam Seksyen 58, mutaah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mutaah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah. Dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak. Jadi dalam peruntukan undang-undang sendiri telah pun menekankan berkaitan tentang di mana isteri itu mestilah diceraikan bukannya sebab atas kesalahan pada isteri itu ataupun disebabkan isteri nusyuz. Jadi pemberian mutaah ini mestilah ditekankan kepada bab sumbangan isteri di dalam ataupun pengorbanan isteri dalam mempertahankan keharmonian rumah tangga itu, ataupun apa-apa sumbangan yang diberikan oleh isteri di dalam menjaga keharmonian rumah tangga. Jadi sekiranya didapati bahawa punca perceraian itu adalah disebabkan oleh pihak isteri, maka mahkamah boleh mempertimbangkan sama ada untuk tidak memberi tuntutan mutaah itu ataupun mengurangkan tuntutan mutaah yang layak diterima oleh pihak bekas isteri tersebut. Baiklah, selain daripada mutaah, tuntutan lain yang boleh dibuat oleh pihak bekas isteri kepada bekas suaminya di dalam satu prosiding di mahkamah syariah ialah tuntutan harta sepencarian. Apakah itu yang dimaksudkan dengan harta sepencarian? Harta sepencarian ialah suatu harta sama ada harta alih atau harta tak alih yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Harta itu juga termasuklah harta yang diperoleh sebelum mereka berkahwin tetapi telah dimajukan atau ditingkatkan nilainya dalam tempoh perkahwinan, hasil usaha bersama atau sumbangan bersama mereka. Baiklah, di dalam satu tuntutan harta sepencarian terdapat perkara-perkara yang diambil kira dalam menentukan harta sepencarian. Harta sepencarian yang diperoleh dalam masa perkahwinan itu dinilai dari dua perkara, iaitu sama ada melalui sumbangan secara langsung ataupun sumbangan secara tidak langsung. Sumbangan secara langsung bermaksud pihak-pihak kepada perkahwinan itu telah sama-sama memberikan sumbangan mereka dalam memperoleh aset dan harta berkenaan. Pasangan ini sama-sama mengeluarkan modal dan wang bagi membeli aset dan harta berkenaan. Sebagai contohnya, pasangan suami isteri mempunyai kejayaan masing-masing telah sama-sama membeli aset dan harta berkenaan secara ansuran yang pihak suami telah membuat bayaran pendahuluan dan pihak isteri pula telah membuat bayaran ansuran bulanan. Mereka berkongsi bersama-sama dan memberi sumbangan wang, modal dan sebagainya secara langsung daripada pendapatan mereka bersama. Baiklah, dengan melalui sumbangan secara langsung bermaksud kedua-dua pihak suami dan isteri telah pun memberikan sumbangan secara langsung sama ada dalam bentuk wang dalam ataupun sumbangan dalam usaha untuk memperoleh harta ataupun aset tersebut.
Yang seterusnya adalah sumbangan secara tidak langsung. Sumbangan tidak langsung bermaksud suatu sumbangan yang bukan berbentuk wang atau benda tetapi mendatangkan dan menghasilkan harta atau aset tertentu. Sumbangan ini sama ada melalui idea, dorongan, nasihat, memberi semangat, menjaga keselesaan, menimbulkan ketenteraman dan sebagainya kepada pasangan. Satu lagi yang berusaha secara langsung dan berjaya mendapatkan harta dan aset itu. Sebagai contohnya, pihak suami bekerja dan berpendapatan tetap bulanan telah dapat memberi beberapa aset dan harta secara bayaran ansuran, manakala pihak isteri tidak bekerja tetapi memberikan sumbangan dengan menjaga keluarga, membina rumah tangga, memelihara anak-anak dan menunaikan tanggungjawab perkahwinan mereka, sehingga kan pasangan ini telah berjaya memiliki aset dan harta tersebut dalam tempoh perkahwinan mereka. Walaupun pihak isteri tidak memberikan sumbangan modal dan wang dalam memiliki aset dan harta, pihak isteri ini dianggap telah memberikan sumbangan secara tidak langsung terhadap pemilikan aset dan harta tersebut. Baiklah, jika dalam satu kes sekiranya seorang isteri itu ingin membuat satu tuntutan harta perceraian, perlulah dibuktikan di mahkamah bahawa dia telah memberikan sumbangan sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maka daripada itu barulah mahkamah boleh membuat pertimbangan sama ada harta perceraian yang telah dituntut oleh pihak isteri itu adalah layak dan boleh diterima oleh bekas pihak isteri. Seterusnya kita balik kepada siapakah yang berhak menuntut harta perceraian dan bilakah tuntutan boleh dibuat. Okey, seperti yang telah saya cakap tadi, tuntutan harta perceraian boleh dibuat oleh bekas isteri selepas berlakunya perceraian. Tetapi terdapat juga beberapa situasi di mana pihak-pihak yang lain juga boleh membuat tuntutan harta perceraian, tetapi mestilah dengan beberapa syarat, iaitu tuntutan harta perceraian boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah oleh suami atau isteri atau ahli waris semasa tuntutan poligami, selepas perceraian atau selepas kematian pihak suami atau isteri, yang mana tuntutan ini dibuat oleh ahli waris. Okey, jadi saya dah pun menerangkan berkenaan tentang sumbangan sama ada sumbangan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Tetapi juga terdapat juga mahkamah juga perlulah membuat pertimbangan bagi menentukan kadar pembahagian harta perceraian. Okey, jadi terdapat beberapa perkara ataupun faktor-faktor yang diambil kira dalam menentukan kadar pembahagian harta perceraian ini. Kadar pembahagian harta perceraian adalah berdasarkan takat sumbangan yang diberikan oleh satu-satu pihak itu, dan ia juga akan ditentukan oleh mahkamah berdasarkan faktor-faktor yang berikut. Yang pertama, takat sumbangan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja dalam memperoleh harta tersebut. Yang kedua, jenis harta sama ada harta alik atau tak alik. Yang ketiga, setakat banyaknya sumbangan dalam pemilikan harta itu. Dokumen-dokumen pemilihan atau pemilikan harta aset seperti tanah, kereta atau share. Saksi-saksi yang boleh menerangkan bagaimana pemilikan harta aset itu sama ada berpunca daripada usaha bersama ataupun usaha tunggal satu pihak. Dan yang terakhir, bukti tanggungan-tanggungan salah satu pihak seperti hutang piutang atau anak-anak dalam jagaan. Jadi perkara-perkara ini adalah antara perkara yang perlulah dikemukakan oleh pihak-pihak yang membuat satu tuntutan harta perceraian di mahkamah syariah. Maka di dalam perbicaraan perlulah sama ada dibawa bukti, dikemukakan saksi-saksi yang mana bagi menyokong tuntutan yang telah dibawa oleh pihak tersebut di dalam satu-satu tuntutan harta pencarian. Di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam juga ada menyebutkan berkenaan tentang tuntutan harta pencarian di dalam Seksyen 122, iaitu yang membunyi kuasa mahkamah memerintah mengenai pembahagian harta pencarian. Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka, atau supaya mana-mana aset yang diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka, atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak ini. Jadi apabila seorang itu ingin membuat satu tuntutan harta pencarian di mahkamah syariah, perlulah merujuk kepada Seksyen 122 yang tertakluk di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di dalam negeri masing-masing. Baiklah, sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.